Semua dah kembali ke Dewan? Dah makan? Dah bersedia untuk kita sambung kembali sihir kita? Baik, pada slide kita yang pertama tadi, okey, kita dah belajar tentang sihir untuk bina kata nama. So sekarang yang berbaki kepada kita adalah kata kerja. Sebelum kita mulakan sihir kata kerja, siapa boleh berkongsi balik apa yang kita dah belajar daripada awal pagi tadi sampailah sebelum kita rehat? Siapa nak berkongsi? Ta'al ilal amam. Mari ke depan. Bagi tepukan pada dia. Mak semuka. Nak dikati biasa main. Kawan panggil apa? Ha? Batin. Button. Nama yang betul? Ha? Alif. Alif. Panggil Alif. Okey, baik Alif. Kongsikan balik dengan kawan-kawan. Mula-mula Alif belajar apa pagi tadi? Belajar kata nama, belajar kata buatan, dengan kata juga. Okey, pembahagian perkataan Arab. Pembahagian perkataan Arab tadi kita kata ada berapa keluarga? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kemudian kita cerita tentang Binayat. sebelum binayat, Binayat. cara nak kenal, Kata nama. cara nak kenal kata nama. Macam mana cara nak kenal kata nama? Kira nama orang. Ya. Apa dia punya formula? Tok batin jual ikan. Sebelum Tok Batin tu jual ikan, kita ada hafal satu lagi formula kan sebelum tu. Dia tak ada dekat dalam dia tak ada kat slide. Maklum tulis kat depan tu. Semangat. Tanwin. Tanwin. Apa sebutan dia? Apa sebutan dia? Bantu sikit Alif. Apa dia sebutan dia? Bitanwini. Sebut Alif. Tanwini. Okey, bitanwini. Okey, dekat situ ada berapa tanda yang boleh kita nak kenal kata nama? Okey, terima kasih Alif. Kita bagi peluang kawan lain pula. Siapa nak tambah sikit? Alif sebelum tu. Jap satu lagi. Ini untuk orang yang sentiasa memulakan. Hadiah sebab dia memulakan, menghilangkan ketakutan orang lain. Orang semua takut nak ke depan ni. Tapi dia mulakan. Siapa pula daripada sis kita nak cerita? Bagi tepukan. Okey, tadi Alif dah cerita kita belajar 3 pembahagian. Lepas tu tadi tentang bitanwini. Ada berapa tanda dekat bitanwini? Ada 3. Huruf, isim dengan alfabet. Okey, itu pembahagian. Okey, dekat bagi ni pandang kawan-kawan, Okey, semua pandang dia sekarang. Kita nak tanya dekat dia. Dekat bitanwini tadi, okey, tu cara kita nak kenal kata nama. Apa yang ada dekat bitanwini tadi? Apa tu huruf, alif lam isim, tanwini tu fi'il. Bukan, kan? Tanwin tu apa? Ini semua tanda untuk kata nama. Yang pertamanya B tu tadi untuk apa? Itu huruf. B tu huruf. Sebab kata nama duduk selepas huruf. Kemudian ada alif lam. Alif lam tu tanda bagi kata nama. Kemudian lepas tu tanwin tu Kata nama. tanwin tu pun tanda bagi kata
nama. Tanda yang terakhir adalah Ni. ni tu apa baris? Baris bawah. Baris bawah. Okey, ahsanti ya Syahindah. Okey, baik. Mesti dia tunggu RM5 dia. Okey. Baik. Okey, bi tanwin ni tadi kita ulang sekali lagi. Bi tu adalah huruf jar sebab isim datang selepas huruf jar. Sebab itulah huruf jar menjadi salah satu tanda bagi isim. Macam mana kita nak kenal isim? Cuba tengok dekat ayat tu, ada tak huruf jar? Okey, ada huruf jar. Tengok perkataan selepas dia. Sudah tentu itu adalah isim. Kemudian alif lam dekat bi tanwin ni tu tadi ada alif lam. Okey, mungkin siapa-siapa yang mungkin tak berapa ingat tadi. Bi tanwin ni. Okey, ba huruf jar sebab isim akan datang selepas huruf jar. Kemudian tanda dia juga adalah alif lam. Kemudian tanda isim juga adalah tanwin dan yang terakhirnya adalah baris bawah. Ingat kaedah ni, bit tanwin ni. Ahsantum. Baik. Kemudian kita belajar apa lagi? Siapa nak tambah? Apa lagi yang kita belajar? Dah kita belajar tadi, kita belajar juga tentang formula bina kata nama. Macam mana? Okey, tok batin jual ikan. T tu untuk apa? Terjemah perkataan. B kenal pasti bilangan. Kemudian J kenal pasti jantina. Yang terakhir sekali I kenal pasti i'rab. Okey, kenal pasti i'rab. I'rab ni dia akan berkait dengan baris hujung setiap perkataan. Yang ni kamu akan belajar dengan lebih mendalam ketika dalam kelas. Kamu akan tahu satu persatu. Okey, jadi Muallim tak jelaskan secara detail tentang i'rab. Tapi untuk bina kata nama mesti kena ikut formula tok batin jual ikan. Ingat. Ahsantum. Dan kita dah cuba untuk buat ayat tadi. Beberapa kumpulan sempat bentangkan. Okey, tak apa, kumpulan lain kita akan bagi masa selepas nanti. Okey. Yang pertama sekarang apa yang kita akan buat adalah kita dah kenyang tadi kan. Kita nyanyi sikit. Okey. Kita nyanyi sikit. Dah praktis dah? Dah praktis dah? Boleh rap dah? Ready nak rap ni? Okey, untuk menambahkan semangat kita, Muallim minta semuanya berdiri. Boleh? Sebab yang kata boleh, jom berdiri. Kalau kata tak boleh tadi nak bagi duduk. Tapi sebab jawab boleh, berdiri. Berdiri. Qumu ya tullabi. Alifun jimun ha'un ghainun fa nunun ha wawun ya alifun arnab yajri yal'am ya'kulu jazaran kay la yat'am ba'un battah natta waqa'an dhahikan min halqit ta'un taj fawqa ar-ras fihi dhahab wa fihi al-mas صاد دجاجة وهو ماكر وقت الحاجة جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء هاء حج أسمى ربا حول الكعبة عند البائع لا يأكله إلا الجائع فوق البيت ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب رجل عرف الدين
صدوق وهو أمين زاي زهرة أصفر أحمر وهي بعين أجمل منظر سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في البيت تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الحجاب فيها الدفء وفيها النور ألقى الشبكة صاد سمكة يا رب أجمل الطفل نظفنا طال قليلا فقصصنا عين عين تخشى الله فال فيل ذو أنياب للإنسان إشراك بالإيمان ألف باء جيم هاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الحجاب. Okey, ahsantum, ahsantum. Ijlisu. Ijlisu. Dia yang paling kuat sekali bila alifun ba ta untha tu je. Kan? Masih yang di rap tu semua tak boleh ikut. Okey, nanti kalau dah balik kat rumah ke boleh nasyid ni dekat YouTube pun ada. Okey, boleh lirik dia tetap sama. Dia ada 2-3 rentak jugalah kalau kamu tengok dekat YouTube. Okey, tapi rentak ni yang paling rap sekali supaya latih lidah kita apa dia? Fasih, lancar dalam berbahasa Arab. Okey. Baik, sekarang kita nak masuk kepada slide yang kedua, sihir bina kata kerja. Tadi kita dah tahu dah macam mana cara ataupun formula untuk bina kata nama. Sekarang kita nak tengok apa pula cara ataupun sihir yang boleh kita gunakan untuk membina kata kerja ataupun kita panggil sebagai fi'il. Okey, muallim tanya dekat muallim kan, kalau fi'il ni tak ada ke cara kita nak kenal fi'il ni? Ada cara kita nak kenal fi'il, tapi fi'il ni dia terlalu banyak sangat bentuk-bentuk dia. Okey, terlalu banyak sangat bentuk dia. Okey, cuba kita tengok dekat formula sihir kata nama yang pertama ni. Formula sihir bina kata nama, kata kerja. Kata kerja. Ahsan tak? Okey. Bahagian kata kerja. Jumpa tak? Yang macam ni. Cuma yang kamu punya hitam putih. Jumpa tak? Dia macam ni. Dekat bahagian atas dia tulis bentuk formula sihir bina kata kerja. Ni yang first. Ni yang pertama sekali. Okey, baik. Kalau kamu tengok dekat sini ada banyak sangat bentuk-bentuk kata kerja. Okey. Yang mana setiap kata kerja ni semua bermula dengan fi'il apa? Fi'il madhi. Pembahagian fi'il ni dia dibahagikan mengikut masa. Dia ada fi'il madhi, kemudian ada fi'il mudhari', kemudian ada fi'il amar. Ulang sekali lagi. Yang pertama fi'il madhi, keduanya fi'il mudhari', ketiganya fi'il
Amar. Apa beza? Fi'il madi untuk apa? Siapa boleh jawab? Fi'il madi apa cik? Okey, fi'il madi dia kata setelah membuat. Ahsanta. Perbuatan yang telah berlaku ataupun telah kita lakukan, okey, kita panggil sebagai fi'il madi. Okey. Sis yang daripada belakang ni, kalau fi'il mudhari', siapa nak share? Fi'il mudhari' guna untuk apa? Okey, fi'il mudhari' untuk perbuatan yang sedang dilakukan ataupun sedang membuat. Kalau kita sedang membuat perbuatan tu, kita nak tengok dekat bentuk mana? Bentuk fi'il mudhari'. Nampak tak bentuk dia sampai ke bawah ni? Ada banyak bentuk dia. Okey. Dan bentuk-bentuk ni sebenarnya banyak lagi, tapi setelah muallim tengoklah penggunaan yang masih ada zaman sekarang ni, maksudnya kita zaman sekarang ni kita guna memang tinggal yang ni je. Sebenarnya bentuk dia banyak lagi. Okey, tapi yang kita banyak guna zaman sekarang ni tinggal bentuk-bentuk ni je. Okey, kita dah tak banyak guna bentuk dah. Sebab kita ni dah orang kata orang Arab yang ada zaman sekarang ni pun bukan orang Arab yang ada zaman dulu kan. Dia pun macam korang lah, cakap bahasa Melayu pun dah orang kata apa? Singkat-singkat kan. Ada bahasa mesej lah pula, kan. Dia dah tak macam bercakap macam orang zaman dulu-dulu bercakap. Betul tak? Kan? Kamu zaman sekarang bercakap dah tak sama dah macam mana opah kamu bercakap. Kan? Betul tak? Sama juga orang Arab zaman dulu. Zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman sekarang ni dia dah tak banyak menggunakan bentuk-bentuk fi'il, melainkan bentuk yang ada dekat dalam formula yang muallim buat untuk kamu semua ni. Okey? Baik. Macam mana cara nak gunakan bentuk-bentuk kata kerja ni? Okey. Setiap bentuk dia akan melalui jalan melintang. Contoh, kita tengok bentuk pertama, bentuk fa'ala. Semua tengok dekat bentuk fa'ala. Fa'ala ketika mana fi'il madhi bunyinya fa'ala. Ketika mana fi'il mudhari' bunyinya apa? Yaf'alu boleh, yaf'ulu boleh, yaf'ilu pun boleh. Sebab tu kalau kamu perasan dekat ain tu maklim tak letakkan baris. Siapa yang tentukan baris nak baca yaf'ala, yaf'ulu, yaf'ilu ni? Suka hati saya lah, yang mana saya rasa sedap. Ni kena kembali kepada penggunaan orang Arab. Kan? So macam tu maklim susah lah. Tak susah. Kita ada kamus. Okey, kalau tadi muallim kata nama, kalau kita tengok kamus dia akan bagi kata nama bilangan 1 dulu, lepas tu baru dia letak jim, lepas tu dia bagi kata nama bilangan yang banyak. Betul tak? Kalau kamu cari dekat fi'il, kalau kamu cari perkataan fi'il dalam kamus, kamu rasa-rasa dia tunjuk apa dulu? Tunjuk alif. Memanglah alif dulu. Tak, kalau kamu cari perkataan tu kata kerja. Contohnya, kamu cari perkataan qara'a. Apa maksud qara'a? Baca. Qara'a maksud dia membaca. Kalau kamu cari perkataan qara'a dalam kamus, memanglah dekat huruf qaf kan? Tapi dia akan letak qara'a, betul tak? Dia akan tulis qara'a. Qara'a fi'il apa? Madhi ke mudhari' ke amar? Fi'il madhi. Macam mana muallim boleh tahu ni fi'il madhi? Cuba kita tengok hujung dia. Hujung dia baca baris atas. Fi'il madhi ni dia terkenal dengan dia berbaris atas. Okey, qara'a baca apa kalau fi'il mudhari' dia? Yaqra'u. Boleh ke nak baca yaqri'u ataupun yaqru'u? Bukanlah tak boleh, tapi dia tak fasih. Okey, dia tak salah maksud, tapi dia tak fasih. Faham tak fasih? Maksudnya orang tahu kamu ni bukan orang Arab. Kita ni bukan orang Arab pun. Kan? Maksudnya orang tahu yang kita ni tak pandai sebut macam mana orang Arab sebut. Orang Arab sebut qara'a, bacanya yaqra'u. Kalau kataba, apa maksud kataba? Menulis, kan? Kataba menulis, qara'a membaca. Kataba fi'il mudhari'nya
Yaktubu, kenapa tak baca yaktabu ataupun yaktibu? Sebab tak fasih macam orang Arab sebut. Orang Arab sebut yaktubu. Kenapa sini baca yakra'u, kat sini baca yaktubu? Sebab kita kembali cara macam mana orang Arab guna. Dan cara yang paling cepat kita nak dapat ni adalah dengan kita tengok kepada kamus kan. Kat sekolah kita ni ada orang Arab tak? Tak ada kan. Sama ada kita rujuk guru bahasa Arab kita, sebab dia yang belajar bahasa Arab, ataupun kita rujuk kepada kamus kan. Contohnya kamu tanya, ustaz, macam mana qara'a nak jadi fi'il mudhari'? Qara'a bacanya yaqra'u. Daripada situ kamu boleh tahu. Kan? Ada tak cara? Memang tak ada cara. Sebabnya kita kembali kepada cara orang Arab guna. So macam mana kita nak tahu? Kita kena tanya orang Arab. So kat sini ada orang Arab tak? Tak ada. Kalau tak ada orang Arab, kita kena tanya kacukan Arab. Kita kena tanya cikgu ataupun guru bahasa Arab kamu, ataupun paling mudah adalah kamus. Okey, sebab tu untuk belajar bahasa ni kan, memang kita kena berkawan dengan kamus. Tak boleh kita macam malas tengok kamus. Kalau kata contoh muallim sendiri pun sebagai orang yang mengajar bahasa Arab kan, dekat handset ni depan-depan sekali ada 4 kamus guna. Mana dah kahwin, terlepas dah. Ni nampak? Tak percaya kan? Tak percaya, tunjuk. Bukan suruh tengok bini aku suruh tengok kamus. Ni nampak? Dah cukup. Ni 1, 2, 3, 4 kan. Kira betul kan, ada kamus kan. Jadi guru bahasa Arab pun masih berkawan dengan kamus. Muallim ada 4 kamus dekat dalam telefon. Sebab kadang-kadang terjemahan kita ni, satu kamus ni kadang terjemah dia lain, satu kamus lain terjemah lain kan. Dan juga kadang-kadang ada kamus yang dekat bahasa Melayu kita tak jumpa. Kita kena pergi tengok kamus bahasa Arab, bahasa Inggeris. So perjalanan ni kadang-kadang jauh sebab kita nak belajar bahasa. Memang muallim tak nafikan, tipulah belajar bahasa ni senang. Tapi ada cara untuk senangkan kita. Okey, baik. Selesai untuk kamu tahu bahawa perkataan ataupun kata kerja ni ada banyak bentuk. Apa bentuk-bentuk yang ada? Tolong bacakan bahagian yang paling tepi sekali dekat fi'il madhi. Kita ada apa? Yang pertama sekali fa'ala, kemudian ada bentuk af'ala, kemudian ada bentuk ifta'ala, kemudian ada bentuk infa'ala, kemudian ada bentuk istaf'ala, kemudian ada bentuk fa'ala, kemudian lagi tafa'ala, kemudian lagi fa'ala, kemudian lagi tafa'ala. Muallim ceritakan bentuk-bentuk ni sebab dia akan melalui benda-benda ni. Okey, setiap bentuk dia akan melalui benda-benda ni. Contoh macam perkataan, cuba tengok dekat perkataan istaf'ala. Tengok dekat fi'il madhi istaf'ala. Semua tengok dekat kawasan fi'il madhi istaf'ala. Kawasan ni siapa yang tak nampak ni muallim tunjukkan. Kawasan sini. Okey? Kawasan sini. Ketika istaf'ala menjadi bentuk fi'il mudhari', apa sebutan dia? Yastaf'ilu. Muallim, kami belajar bentuk-bentuk ni apa gunanya? Sebab perkataan-perkataan Arab ada datang dalam bentuk-bentuk yang macam tu. Contohnya perkataan istaf'ala, kita ada contoh perkataan yang datang dalam bentuk tu. Contohnya perkataan istakhdama ataupun istakhraja. Istakhraja. Kita ada contoh-contoh perkataan yang datang dalam bentuk tu. Nampak tak? Kita nampak lagi. Istakhdama, istaf'ala. Bentuk dia sama tak? Bentuk dia. Bilangan huruf dia sama tak? Okey.
Saya Mak Lin rasa korang semua macam bela lagi kan. Dia kawasan fi'il ni memang pening sikit. Okey, basic dia adalah perkataan fa ain lam. Alif sin ta adalah huruf tambahan. Sebab tu kamu tengok kalau dekat sini alif sin ta semua ada alif sin ta. Okey. Jadi bentuk ni sama ke tak sama? Huruf yang asal dengan huruf tambahan dia sama tak? Fa ain lam, fa ain lam, fa ain lam, macam tu. Alif sin ta, alif sin ta, macam tu. Okey. So istaf'ala tadi kalau fi'il mudhari' je jadi bentuk apa? Apa tengok dekat dalam nota tadi? Yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. So istakhdama jadi apa? Yastakhdimu. Ni Maklim nak sembang dulu pasal benda yastakhdimu ni memang agak yastakhdimu. Macam mana kamu sebut yastaf'ilu? Yastaf'ilu. Yastakhdimu. Benda ni bukan macam matematik jugalah. Dia ada kena ikut bentuk dia. Ya sin ta huruf tambahan. Fa sama macam kha. Ain sama macam dal, lam sama macam mim. So kedudukan dia akan jadi macam ni. Okey. So istaf'ala yastaf'ilu, istakhdama jadi yastakhdimu. Setiap perkataan Arab dia akan melalui benda-benda ni. So macam contoh perkataan istakhdama dia akan melalui lah kawasan-kawasan ni, yastakhdimu kemudian sampai habis. Faham tak? Boleh lagi? Okey, tak apa. Relax dulu. Okey. Kita pergi kepada perbincangan yang sebenar sebab kita nak bincang cara macam mana nak bina ayat. Bentuk-bentuk ni kamu akan belajar lagi. Okey, formula ni sebenarnya kalau ikutkan kamu akan belajar masa tingkatan 4 dan tingkatan 5. So sebenarnya benda ni kamu akan belajar nanti. Okey, cuma Maklim nak cerita sajalah bahawa setiap perkataan Arab ataupun kata kerja dia ada bentuk-bentuk dia yang bermula daripada fi'il madi, kemudian bertukar menjadi fi'il mudhari', kemudian bertukar jadi fi'il amar, kemudian dia boleh tukar jadi yang namanya kata nama terbitan dan seterusnya sampai habis. Cukup kamu tahu setakat situ dulu. Okey, baik. Sekarang ni macam mana pula kita nak bina kata nama, kata kerja? Macam mana kita nak bina kata kerja? Kata kerja kena melalui formula ni pula. Cuba bacakan apa formula dia? Tok Batin makan durian. Banyak kerja Tok Batin ni. Tadi Tok Batin jual ikan. Sekarang Tok Batin ni makan durian. T ni untuk apa? Sama juga. Okey, buka kawasan kaedah kata. Buka muka surat untuk kaedah kata. Kaedah kata apa? Untuk kawasan T adalah terjemahkan perkataan. B bukan bilangan. Tadi B untuk kenal pasti bilangan. B adalah untuk kenal pasti bentuk kata kerja. Kemudian kita ada M. M adalah untuk kenal pasti masa. Bila kita kata masa, yang kita nak kena tengok adalah tengok dia duduk dekat mana. Dia duduk dekat fi'il madhi ke,
Dia duduk dekat fi'il mudhari' ke ataupun dia duduk pada fi'il amar? Dikenal pasti domir. Domir ni yang mana? Siapa tahu domir yang mana? Selesai Salin? Okey. Kalau kita nak buat ayat yang ada dalam dia, dalam ayat tu ada kata kerja, kata kerja tu kena melalui benda ni dulu. Tok Batin makan durian. Yang pertama kena terjemah dulu perkataan. Contoh perkataannya pergi. Cari dalam kamus. Ataupun kamu dah tahu kat dalam kepala kamu, terjemah daripada kepala kamu kan. Pergi tadi apa dalam bahasa Arab? Pergi. Zahaba, pergi. Okey. Kemudian cara yang kedua, kita tengok kenal pasti bentuk kata kerja. Zahaba. Kamu rasa-rasalah daripada formula ni tadi, zahaba ni bentuk fi'il madi yang mana? Ada fa'ala ke, af'ala ke, ifta'ala ke ataupun yang mana? Zahaba, fa'ala. Kan? Betul tak? Dia dekat bentuk fa'ala. So kamu dah tahu dah. Bila kamu nak buat ayat, contoh kamu kata Muhammad pergi ke sekolah. Okey, kita nak yang kawasan pergi ni. Pergi ni kena melalui Tok Batin makan durian. Pertama sekali kita terjemahkan dulu. Terjemahkan zahaba. Kemudian kenal pasti bentuk zahaba ni datang daripada bentuk yang mana? Fa'ala. Ni yang Muallim cuba fahamkan pada kamu yang di awal tadi adalah cuba tengok bentuk dia ni ikut yang mana. Dia ikut bentuk yang mana. Kalau kita nak tahu bentuk di mana, kita pecah-pecahkan dia. So yang sesuai dengan dia zahaba adalah fa'ala. Kenal pasti masa. Okey, kenal pasti masa. Muhammad pergi ke sekolah. Kamu nak kata dia sedang pergi ke ataupun telah pergi? Nak kata dia sedang. Okey, kalau kata dia telah dulu. Kalau telah, fi'il madi ke fi'il mudhari' tadi kita kata? Fi'il madi. So bentuk fi'il madi dia tadi fa'ala, zahaba. Perlu diubah tak? Dah tak payah ubah dah. Sebab dia dah memang bentuk dia yang asal. Sebab ni kamu tengok daripada kamus ya. Kamus nanti dia akan tunjuk zahaba dulu. Okey, katalah kamu nak cerita dia sedang pergi. Dia bukan telah, dia sedang. Okey. Fa'ala tadi, dia jadi apa dulu? Fa'ala, fi'il mudhari' dia bentuk dia apa? Okey, yaf tak tahu apa, boleh 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 ai, kemudian lu. Okey, ni yang kita kata tadi, siapa yang tentukan benda ni? Orang Arab yang tentukan nak baca au ke, nak baca ai ke, nak baca a. Ataupun kita tengok pada kamus. Senang kamu tengok je kamus direct. Okey. Kamu kata dia nak pergi, dia baca yaf alu. Sebab apa? Sebab kalau kamu tengok dalam kamus pun dia akan bagi ya. Yadha, dia akan baca ha. So maksudnya dia yaf'alu. So sekarang ni kamus bagi perkataan ni, tapi perkataan ni tak sesuai sebab masa dia tak kena. Sebab masa ni telah. Sekarang ni ayat yang kita nak guna masanya sedang. So nak guna zahaba ke yadhabu? So sekarang ni kita guna yadhabu. So Muhammad yadhabu.